Taufik, Brian dan Huipe sedang merancangkan lokasi untuk program perkhemahan di belakang sekolah nanti. Mereka agak seronok untuk melaksanakan program. Malangnya, mereka terkejut kerana terdapat suatu masalah besar yang tidak boleh diabaikan. Pengalaman. Guys, aku seronok gila tu nak buat camping ni. Ya, saya ada bawa banyak barang untuk camping ini. Tapi, adakah anda bawa makanan untuk makan tengah hari ini? Ya, aku siap bawa roti lagi. Jom, kita akan berkhemah di sini. Allahu Akbar. Jesus Christ. Banyaknya sampah. Macam mana kita nak melaksanakan program ini? Ya loh, bagaimana masalah ini boleh berlaku? Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Isu pembuangan sampah yang terlampau telah menjadi satu isu alam sekitar yang menimbulkan perhatian masyarakat sejak dulu lagi. Kuantitinya juga hanya meningkat dan tentulah tidak akan berkurang. Kuncinya bukan masalah sampah itu sendiri, tapi kita, sikap manusia yang memudaratkan alam sekitar. Berdasarkan laporan daripada SW Corp, seorang rakyat Malaysia dianggap menghasilkan 1.17 kg sampah sehari pada tahun 2018 berbanding 0.5 kg pada tahun 2005. Dalam video ini, kami akan menekankan jenis sisa buangan sampah, beberapa langkah untuk mengurangkan sampah tersebut dan nilai murni yang harus dipupuk oleh kalian semua. Jom! Sisa organik berasal daripada organisme. Kita akan meliputi dua jenis sisa organik, iaitu sisa makanan dan sisa kertas. Sisa makanan adalah makanan yang dibuang dan bukan yang dimakan. Di Malaysia, hampir 45% daripada keseluruhan komposisi sisa pekerja yang dibuang setiap hari terdiri daripada sisa makanan. Kebanyakannya tidak boleh dimakan seperti kulit buah, manakala baki lagi masih boleh dimakan seperti sisa daging atau sayur-sayuran. Pembuangan makanan juga boleh berlaku atas pelbagai sebab, termasuknya hasil tanaman ditinggalkan, masalah dalam proses pembuatan dan pengangkutan makanan, makanan tidak memenuhi syarat kedai dan dari segi warna atau rupa. Pasti bodoh lah. Jangan sampai mulai sampai visi dia nak. 不要浪费，吃完它。 Sabar yo. Selain itu, sisa kertas juga merupakan masalah yang besar dalam banyak industri atau pejabat. Tahukah anda, seorang pekerja pejabat akan menggunakan 10,000 helaian kertas setahun? Oleh itu, sisa kertas juga boleh merangkumi 70% jumlah sisa dalam sebuah syarikat. Peninglah. Dave, what are you doing, Dave? Throw the trash into the dustbin. Now why are you throwing over there? It's not my fault. I keep making these mistakes. For your mistakes, why are you harming the environment pula? Throw it in here lah, Dave. Nah, faster. Bukan sahaja itu, kehidupan seharian kita juga terdiri daripada penggunaan produk kertas yang sekali dipakai yang terlampau seperti cawan, beg kertas, tisu dan risalah. Pembuatan kertas juga bukan sahaja yang telah menyebabkan penyahutanan, tetapi juga pencemaran udara dan air. Bahan kertas juga merupakan sisa terbuang paling banyak di tapak pelupusan. Malangnya, kira-kira 17% sisa kertas yang dibuang boleh menyumbang kepada pendapatan negara dengan kaedah kita semula. Sampah bukan organik pula diperbuat daripada bahan kimia atau mineral melalui proses transformasi atau kilang. Ia tidak boleh terbiodegradasi dan boleh mencemarkan alam sekitar jika tidak dikendalikan dengan baik. Pada era globalisasi ini, Malaysia merupakan pemain utama dalam industri plastik di dalam dunia. Namun begitu, satu kajian menganggarkan bahawa Malaysia telah menghasilkan 0.94 juta tan plastik salah urus setahun. Plastik kini merupakan pencemar utama di daratan dan lautan. Pembuangan merata-rata merupakan sumber utama pencemaran plastik ini boleh berlaku. Plastik sekali guna juga sering digunakan dalam kehidupan seharian kita. Sebagai contoh, botol plastik, beg plastik dan filem plastik. Ramai masih tidak menyedari bahawa plastik merupakan musuh senyap
dan boleh membunuh. Walau bagaimanapun, penghasilan plastik berterusan setiap tahun telah meningkat berikutan permintaan pergunaannya. Setiap individu mempunyai peranan yang penting dalam mengawal jumlah sampah di persekitaran. Meskipun seringkali kita menganggap isu ini sebagai tanggungjawab pihak berkuasa, namun tindakan kita berperanan besar dalam memastikan alam sekitar sihat dan lestari. Kita boleh memulakannya dengan mengamalkan tindakan yang sederhana namun berkesan. Jom Brian, mari kita mengumpul sampah. Nampaknya ramai pelajar telah membuang sampah di sekitar kawasan sekolah seperti botol plastik, cawan kertas dan sisa makanan. Mari sini Brian, mari saya menolong awak. Banyaknya sampah. Nasib baik Pipi di sini untuk menolong. Selepas itu, kita dapat pelbagai jenis sampah di persekitaran sekolah kita. Terdapat pelbagai jenis bahan, jadi kita juga boleh mengasingkan sisa mengikut jenis bahan. Jadi apa yang kita boleh buat dengan sampah ini? Kita boleh mengamalkan 3R, iaitu reduce, reuse dan recycle. Penggunaan yang tidak terkawal boleh merosakkan masyarakat dan bumi kerana ia menyumbang kepada pengeluaran sumber daya yang berlebihan. Penggunaan berhemah sebaliknya boleh membawa kita untuk membuat pilihan yang lebih baik dalam kehidupan seharian kita. Sebagai contoh, kita boleh mengamalkan penggunaan berhemah dengan memilih produk yang menggunakan bahan yang boleh diperbarui serta mengurangkan penggunaan plastik. Kita digalakkan penggunaan beg yang boleh diguna semula apabila membeli belah. Nama Syatra ni, beli produk ni satu. Ni deterjen ni boleh ke? Boleh? Deterjen ni natural tau. So diperbuat daripada alam sekitar kita. Oh, bagus satu. Okey, saya nak beli satu ya. Boleh? Terima kasih. Hai semua. Saya akan ajar macam mana nak buat teh baja. Mula-mula, kita hendakkan untuk menyediakan bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama, scrub sayur-sayuran atau buah-buahan. Mana-mana scrub sayur-sayuran atau buah-buahan boleh digunakan. Yang kedua, air bersih. Yang ketiga, mana-mana jenis bekas. Yang keempat, gula. Untuk bahan tambahan, is dapat ditambahkan untuk mempercepatkan proses pengkomposan. Untuk alatan yang diperlukan pula, kita akan guna pisau atau gunting. Dah sedia bahan-bahan dan alatan yang diperlukan? Jom, mari kita mulakan. Mula-mula, kita akan potongkan scrub sayur-sayuran dan buah-buahan kepada saiz yang lebih kecil. Untuk teh baja kita telah guna kulit oren, cili, apple dan lompat merah. Langkah kedua, isi bekas dengan scrub sayur-sayuran dan buah-buahan yang telah dipotong. Pastikan untuk meninggal satu ruang. Bekas yang kita gunakan bersaiz kecil, tetapi mana-mana saiz bekas boleh juga. Tambahkan gula dan iris ke dalam bekas. Kita akan mengisi bekas dengan air. Isikan air ke dalam bekas. Isbah dengan scrub sayur-sayuran dan buah-buahan adalah 3/1. Pastikan untuk meninggal satu ruang untuk udara. Tutup bekas dengan penutup bekas secara ketat. Goncangkan bekas supaya is dan gula boleh larut dalam air. Tada! Dah siap.
Kita akan menggunakan sisa-sisa yang tertinggal untuk membuat lagi satu teh baja. Oleh itu, bekas yang besar digalakkan untuk digunakan untuk mengelakkan pembajiran. Kita akan isikan bekas dengan skrap sayur-sayuran dan buah-buahan, tambahkan is dan gula, dan isikan dengan air. Untuk bekas ini, kita lalui penutup sebab dia dah hilang. Kita akan guna plastik dan gelang getah untuk menutup bekas ini. Tada! Teh baju yang kedua dah siap. Lepas itu, letak bekas di mana-mana tempat yang ada cahaya matahari. Selepas beberapa minggu, air ini akan terlihat seperti ini. Teh baja mempunyai banyak kebaikan terhadap tanah, antaranya membekalkan nutrien yang berterusan kepada tanaman, menggalakkan kehadiran cacing tanah serta menggalakkan mikroorganisma yang baik di dalam tanah. Bergantung kepada skrap sayur-sayuran dan buah-buahan yang telah digunakan, teh baja yang telah dibuat ada kegunaan yang lain. Yang pertama, racun perosak, penyegar, pembasmi kuman ataupun pencunci bergantung kepada air yang ditambahkan. Kepekatan teh baja yang telah dibuat akan berubah juga. Oleh itu, nisbah pencairan akan beza juga. Jadual ini adalah senarai contoh kegunaan dan contoh nisbah pencairan juga. Baiklah, akhirnya tutorial membuat teh baja ini. Semoga mencuba untuk mengurangkan sisa-sisa makanan. Kita perlulah menghormati alam atau bumi. Semua spesies mempunyai hak untuk hidup atau sekurang-kurangnya berjuang untuk hidup. Oleh kerana ia juga makhluk yang dijadikan Tuhan. Hak mereka ini tidak bergantung kepada sama ada mereka berguna kepada manusia atau tidak. Seterusnya, semua orang mestilah bertanggungjawab ke atas pencemaran dan degradasi alam sekitar yang diakibatkan olehnya. Membuang bahan pencemar itu di tempat lain adalah seumpama kita meracuni orang yang mendiami di tempat di mana kita membuang bahan pencemar itu. Seterusnya, kita haruslah bekerjasama untuk mengatasi kesan pencemaran alam sekitar. Peranan kita ialah hidup dengan cara sering jalan atau dengan cara yang berharmoni dengannya dan bukan untuk melawan atau menjajahnya. Kesimpulannya, kadar pembuangan sampah semakin meningkat dalam kadar yang membimbangkan. Sekiranya keadaan ini dibiarkan, manusialah yang akan menerima balasan dan padahnya apabila tidak menjaga alam sekitar. Negara kita akan dipenuhi longgokan sampah jika sikap rakyat tidak dibetulkan segera. Peribahasa Melayu ada mengatakan, tiada penyakit yang tiada penawarnya. Maka, pelbagai langkah perlulah diambil sebelum nasi menjadi bubur. Tidak kira sesiapa, semua pihak perlu bertanggungjawab untuk mengatasi masalah pembuangan sampah yang terlampau ini. Baik, itu sahaja daripada kami. Kami berharap anda semua akan menjadi pengguna yang lebih hemah dalam pengurusan sampah dan mengurangkan jejak karbon anda semua. Dan ingat, perjalanan 1000 batu bermula dengan langkah yang pertama. Nama saya Taufik. Dan nama saya Brian. Kami ahli-ahli pengangkat PDS, signing out. Macam ni lah. Try. Bukan balik macam tu. Macam mana? Macam ni. Sebagai contoh, kita boleh mengamalkan penggunaan berhemah dengan memilih produk yang menggunakan bahan. Oi, diamlah! Selepas berapa... Why you throwing the trash over there? Throw it in the dustbin lah. It's not my fault. These people keep...